Topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan bedung. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Hippie Baby House. Bersama saya, Aida. Topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan bedung. Mula-mula, kita akan perkenalkan jenis-jenis bedung yang ada di kedai Hippie Baby House. Yang pertama adalah bedung jenis zip-on. Yang kedua adalah bedung jenis zip. Yang ketiga, yang ni adalah hooded blanket tapi boleh juga digunakan sebagai bedung. Sekejap lagi kita demo. Yang ini pula adalah kain jenis flannel. Yang ni muslin sweater. Untuk bedung yang pertama adalah jenis zip-on. Okey, so ini adalah rupa kain bedung yang zip-on. Jadi kita tunjukkan demo macam mana kita nak pakai pada adik bongsu kita ni. So yang pertama, letakkan baby dan masukkan kakinya ke dalam bahagian ni. Keluarkan tangan dan betulkan mengikut keselesaan bayi. Okey. Kemudian masukkan tangan bayi dan balutkan sebelah sini. Balutkan tangan yang sebelah lagi. Okey. Nampak tak? Ni cara melekatkan kain bedung. Kain bedung instant zip-on sangat senang digunakan. Dah siap. Pastikan bedung bayi tak terlalu ketat. Tada! Yang kedua adalah bedung jenis zip. Ini adalah contoh packaging dan kita akan tunjukkan demo lah. Jadi pertama buka zip, masukkan bayi pada bahagian kaki dulu. Yang ini sangat mudah, masuk je terus bayi anda ke dalam kain bedung. Pastikan jarinya tak terkepit. Okey. Satu lagi saya nak tunjuk kain bedung zip ni ada dua zip. Yang pertama dari atas, yang kedua dari bawah untuk memudahkan kita menukar lampin bayi. Jadi yang kedua adalah jenis zip. Untuk kain bedung yang ketiga adalah hooded blanket di mana kita boleh gunakan sebagai selimut dan juga kain bedung. So kita nak tunjuk demo macam mana nak membedung bayi. Mula-mula bentangkan supaya senang untuk letak bayi kita. Letakkan bayi di kawasan hoodie supaya boleh adjust lah. Okey, cara membedung menggunakan blanket, kita ada dua cara. Yang pertama adalah seperti biasa, bedung sebelah tangan dahulu dan selitkan di belakang bayi. Kemudian lebihan di bawah masukkan ke sebelah dan sebelah tangan lagi, cara yang sama, selitkan di bawah. Pastikan tak terlalu ketat supaya bayi boleh bergerak. Yang kedua adalah, saya tunjuk dari mula, bedung sebelah dahulu
sediakan lebihan bawah ni untuk yang akhir. Okey, bedung sebelah lagi. Selitkan. Dan kita boleh ikat. Okey. Hooded boleh letakkan. Seterusnya adalah bedung jenis kain flannel. Ukurannya adalah 102 cm darab dengan 76 cm. Dia berbentuk segi 4 tepat. Okey. Cara penggunaan. Mula-mula kita lipatkan untuk 3 segi di bahagian ujung penjuru. Baik, di bahagian ujung kain yang kita lipat, pastikan bahu dia sama dengan yang lipatan kita buat, dan caranya adalah sama juga. Balut di sebelah. Untuk kain yang sedikit tebal, lebih mudah untuk buat macam ni lah. Kita lipat dahulu bahagian lebih yang dekat bawah. Lepas tu, sebelah lagi balikkan dan selit di bawah. So, macam ni. Yang terakhir adalah kain jenis muslin sweater. Okay, muslin sweater ni saiz yang paling besar. Ukuran dia lebih kurang 1 meter darab 1 meter. Okay, kain ni kita nak cerita sikit lah. Dia sesuai untuk dijadikan kain bedung, selimut, towel dan juga nursing cover. Sebab kain dia besar. Kain dia, okay, pada musim panas, kain dia breathable. Untuk musim sejuk kita boleh double. Sebab kain dia besar, so kita boleh doublekan dia. Nampak tak? Okay. So kita tunjuk demo lah macam mana kita nak pakai untuk baby kita. So dia penjuru kecil sikit lah sebab baby kita kecil kan. Okay. Dan cara yang sama, tekan bayi di kawasan lipatan. Okey. Balutan seperti biasa. Lalu untuk sebelah tangan dahulu. Selitkan di bawah bayi. Dan okey, untuk yang lebihan yang panjang ni, sebabkan kain dia besar, kita boleh ikat lah. So kita balut sebelah dulu. Tekan dan selitkan bawah bayi. Jadi pastikan ikat tak terlalu ketat untuk bayi kita, sebab takut mengganggu tulang pinggul. Jadi untuk keselesaan kita lah, kita nak ikat macam mana. So saya ikat macam ni, tarik sahaja. Okay, pastikan tak ketat supaya dia boleh bergerak. So siap. Okay, jadi kita nak explain sikit lah tentang material kain bedung ni. Okay, yang pertama zip-on, kedua zip dan yang ketiga hooded blanket. Ketiga-tiga ni mempunyai material yang sama, iaitu kain jenis cotton. So kita tunjuk contoh. Yang ini bedung jenis zip-on. So kita tunjuk, nampak tak? Kain dia jenis cotton. So yang ni adalah zip, sama material. Kain cotton sangat selesa lah untuk bayi sebab kain ni macam t-shirt. Okay, yang ini hooded blanket. Hooded blanket dia sedikit tebal sebab kita boleh buat jadi selimut dan juga kain bedung. So macam ni lah. Okay, so yang seterusnya kain jenis flannel. Flannel ni adalah kain yang sama material kita gunakan untuk semasa bayi di hospital. So macam ni kain dia. Dia lembut juga, cuma tidak
selembut kapas lah. Okey. Dan seterusnya adalah muslin sweater, iaitu kain yang hampir sama dengan kain lampin, tapi dia lembut lagi daripada kain lampin dan juga breathable. Lembut je. Kalau kain lampin kan sedikit kasar lah dia punya benang dan jahitan. Kalau kain bedong muslin sweater ni lembut je. Okey, untuk kain bedong instant macam zip-on dengan zip ni, dia sangat mudah digunakan. Jadi bolehlah ayah-ayah yang tak reti membedung menggunakan jenis instant. Tapi kalau dah expert, boleh je nak pakai yang macam biasa ni. Kalau Tara, kita pakai yang jenis muslin sweater sebab kain dia besar dan mudah untuk kita adjust mengikut bayi kita. Okey, untuk tips kali ni kita nak ceritakan tentang kelebihan membedung bayi. Okey, seperti ibu-ibu tahu, membedung adalah untuk rasa seperti dalam rahim ibu kepada bayi kita yang baru lahir, dan juga semasa bayi tidur untuk mengelakkan dari apa-apa gangguan seperti bayi kita mudah terkejut. So kita nak elakkan daripada startle reflex, dan juga dia boleh buat bayi kita tidur lebih lama dan lebih lena. Which is bagus sebab kalau dia tak cukup tidur, dia akan meragam. Dan seterusnya adalah untuk mengelakkan sudden death infant syndrome. Apa tu sudden death infant syndrome ni? Dia adalah bayi kita mati secara tiba-tiba sebab bayi kita yang baru lahir adalah sangat fragile. Jadi contohnya dia terkejut sedikit ke, mungkin akan efek kepada jantung dia. Yang seterusnya adalah untuk memastikan suhu badan bayi terjaga sebab baby baru lahir ni mudah sejuk. Jadi untuk maintain suhu dia, kita boleh gunakan cara membedung. Okey, bila masa ataupun waktu yang sesuai untuk kita membedung bayi? Yang pertama adalah semestinya semasa bayi tidur. Dan yang kedua, yang ni orang-orang lama, orang veteran selalu buat lah, iaitu membedung bayi selepas mandi. Sebab seperti yang dikatakan tadi, bayi kita mudah sejuk, jadi untuk menjaga suhu, kita boleh membedung bayi selepas mandi. Okey, jadi apa perkara yang kita jangan buat semasa membedung bayi? Yang pertama, pastikan kita tidak membedung bayi kita terlalu lama ataupun terlalu ketat untuk mengelakkan daripada injuri di bahagian peha dan pinggul. Kemudian, make sure kain bedung kita tidak berdekatan dengan muka bayi untuk mengelakkan bayi daripada berlakunya lemas. Seterusnya, kain bedung yang sesuai digunakan adalah yang jenis nipis supaya bayi kita tak panas. Contohnya, muslin sweater. Okey, lepas tu semasa menyusu digalakkan untuk tidak membedung bayi sebab kita nak menggalakkan bayi kita bebas menyentuh dan merasa skin to skin lah dengan ibu. Okey, lepas tu yang ni sangat penting, tolong jangan bedung bayi dan meletakkan bayi dalam keadaan menyarap ataupun mengiring sebab baby mudah tersedak susu. Ini adalah perkara penting untuk kita mengelakkan sudden death infant syndrome. Okey, jadi itu sahaja untuk tips kali ini. Jumpa anda di video yang seterusnya.